mempunyai beberapa garis-garis panduan tertentu. Iaitu pertama, kawasan lapang ialah untuk kawasan lapang. Walau bagaimanapun atas kehendak dan tiada menjadi bantahan daripada penduduk, kita memberikan pelonggaran, maka terwujudlah beberapa dewan-dewan dan sebagainya. Hari ini kita dapat lihat PDK-OKU dengan beraninya telah pun menjalankan kerja-kerja pembinaan. Sahabat saya tanya kepada PDK-OKU kerana mereka proaktif di dalam menunjukkan keseriusannya, itu seriousnya mereka terhadap untuk mencapai matlamat memperjuangkan kepada anak-anak yang memerlukan perjuangan, yang sudah tentu anak-anak ini tidak boleh melakukannya sendiri. Ini adalah satu daya usaha sebagai amanah saham akhirat yang dilakukan oleh pimpinan dan juga rekan kuasa yang hadir. Ini bermakna kalau boleh sama-samalah kita beri sokongan. Tetapi di dalam kegairahan kita untuk berjuang demi untuk masa depan PDK, OKU dan anak-anak serta warganya, kita juga harus mengambil kira sensitiviti penduduk setempat dan juga pemilik premis yang sedia ada dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Umpamanya bagi KRT 9 ini, mereka telah pun mempunyai premis sendiri dan mereka telah pun membenarkan PDK-OKU menjalankan aktivitinya hampir 10 tahun. Terima kasih telah pun diberikan ucapan oleh Yang Saudara Adam selaku pengurusi bagi pihak PDK-OKU. Tetapi kadang-kadang di kalangan kepimpinan sesuatu pertubuhan, kadang-kadang kita tidak menghayati dan memahami permasalahan yang mereka hadapi, kita juga berlangsung. Ini bermakna untuk KRT 9, selain pada kegiatan-kegiatan rukun tetangga itu garis panduan Jabatan Perpaduan Integrasi Nasional, mereka juga mungkin ada kegiatan-kegiatan tambah tabung untuk dalam persatuan. Mereka juga mempunyai mungkin kegiatan pasar malam dan sebagainya. Kadang-kadang mereka diberikan satu tapak keluasan tertentu. Kadang-kadang oleh kerana sambutan itu baik, mereka telah pun merangkaui kawasan yang bukan diluluskan, tapi sama-samalah kita beransur. Apabila pihak PDK-OKU nak menubuhkan premis bangunan mereka sendiri, ini merupakan ansur daripada KRT pula. Mula-mula apabila KRT menjalankan aktiviti-aktiviti pasar malam, apabila ruangnya itu lebih daripada sepatutnya yang diberikan, semua orang tak bagi pandangan. Ini bermakna hari ini apabila PDK-OKU melakukan sesuatu untuk kebaikan penduduk setempat dan anak-anak PDK-nya, maka kita minta KRT juga bertolak ansur memastikan bahawa kawasan-kawasan yang telah pun kita berikan kelulusan, diberikan peluang supaya PDK dapat membangunkannya tidak sebesar. Dan PDK-OKU pun kena bertolak ansur. Jangan kita dapat macam melanda dekat tanah. Apabila kita bagikan sesuatu premis dengan ruang-ruang tertentu, janganlah kita tengok oleh kerana kita mempunyai ruang yang begitu besar, kita nak pajak lebih besar daripada ruang yang ada, akhirnya kita akan menimbulkan satu suasana sedang di antara pertubuhan-pertubuhan yang ada. Kerana bagi mereka, KRT mereka berpendapat mungkin ruang untuk mereka mencari makan dengan menyewakan ruang-ruang kepada pasar malam mungkin akan menghadapi masalah tertentu. Apapun yang penting ialah suasana pemuafakatan dalam masyarakat itu harus diutamakan. Kita harus memberikan juga keutamaan kepada KRT. Di samping itu juga kita harus sama-sama membantu supaya perjuangan yang dilakukan oleh pentadbiran PDK-OKU ini dapat dilaksanakan dan menjadi kenyataan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita menambahkan keceriaan dalam kawasan ini. Tidak gunanya kalau kita ada banyak dewan, akhirnya kita tidak menggunakannya. Tidak guna kita mempunyai banyak ruang-ruang tanah lapang, tetapi anak-anak kita berpeleseran di tempat-tempat lain dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan masalah sosial dan sebagainya. Tidak guna kita mempunyai sebuah masjid yang tersergam, tetapi jemaahnya boleh dikira dengan jasa. Tidak gunanya kita mempunyai koperasi jika kita tidak memberikan sokongan terhadap koperasi tersebut. Tidak gunanya kita mempunyai pertumbuhan terhadap kematian dan sebagainya, yang akhirnya kita terlupa nak adakan mesyuarat agung dan sebagainya, yang tidak dapat kita berkesempatan untuk memberikan pembentangan akaun dan sebagainya, yang akhirnya orang mempertikaikan dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang diwujudkan ini. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi memohon
Marilah kita sama-sama bekerjasama sebagai satu pasukan, sebagai satu kumpulan, yaitu pertubuhan siasah yang ada, yang di sini yang menyokong kerajaan, pertubuhan-pertubuhan NGO seperti KRT, PDK OKU, ataupun koperasi, ataupun pada kematian, dan banyak lagi pertubuhan-pertubuhan lain termasuk pertubuhan-pertubuhan belia dan lain-lain, supaya kita menjadikan satu entiti sembilan bersatu, yaitu dianggotai oleh semua pertubuhan-pertubuhan. Apabila kita mengadakan sesuatu kegiatan, kita boleh saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Umpamanya, kalaulah PDK OKU nak adakan satu program majlis makan malam yang kita sokong penuh, maka berkemungkinan besar tiap-tiap pertubuhan ini boleh mainkan peranan. Umpamanya UMNO kita bagi hang tolong sak jual di meja, apa namanya KRT hang tolong jual di meja, masjid tolong cari sak orang beli di meja dan sebagainya. Maka 60 meja tu mungkin 30 meja tu dah dibantu oleh pertubuhan-pertubuhan yang berada sekeliling, yang 30 lagi bertukar rumah dah pentadbiran PDK OKU untuk mencari penyokong-penyokong supaya meja tersebut dapat dijual. Jadi saya hari tidak mahu bercakap panjang. Marilah sama-sama kita berdoa supaya hasrat murni yang diperjuangkan oleh semua pentadbiran PDK OKU di bawah pimpinan Saudara Adam dan rakan-rakannya